Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kami daripada grup keempat akan mengupas sedikit sebanyak mengenai salah satu tajuk daripada subjek penghayatan etika dan peradaban, iaitu Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan ini. Saya sendiri, Muhammad Irfan Ilmi bin Muhammad Baruzi. Kemudian, Nur Batrisha Surafina binti Muhammad Kamal Effendi. Yang ketiga, Muhammad Fayyad Haris bin Abdul Halim. Yang keempat, Muhammad Syafi'i bin Nozir. Yang kelima, Stewart Aaron, anak lelaki Sylvester. Dan yang terakhir, Hannan bin Muhammad Hamzah. Tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk meneruskan perbincangan ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya akan menceritakan apakah objektif daripada tajuk ini. Yang pertama, memahami konsep kesepaduan sosial dan kesepaduan nasional. Mungkin saudara-saudari kadang-kadang terfikir, apakah itu kesepaduan sosial? Betul tak? Jadi jangan risau, kami akan menerangkan tentangnya. Dan yang seterusnya, menjelaskan proses dan usaha ke arah mencapai kesepaduan nasional. Jadi saudara-saudari tak perlu bimbang dan memikir apakah usaha ataupun proses di mana kita dapat menyatu padukan masyarakat di Malaysia ini. Kami akan menerangkan dengan lebih lanjut. Jadi saudara-saudari, tunggu sehingga habis pembentangan ini. Baiklah saudara-saudari, saya akan mulakan pembentangan ini dengan sinopsis dia. Apakah erti perpaduan yang kita fahami? Di sini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai pemantapan kesepaduan dalam masyarakat Malaysia. Oleh kerana demikian, erti perpaduan ialah penyatuan darjah serta apa sahaja jenis penyatuan kerjasama bersatu padu di antara semua kaum yang dipamerkan oleh sesebuah masyarakat maupun kumpulan. Jadi inilah erti perpaduan itu sendiri. Tak kiralah apa bangsa ataupun etnik. Kita juga tahu Malaysia ini unik dengan pelbagai bangsa dan etnik sendiri. Seterusnya, perkara ini juga dapat dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang bergerak secara serentak dipacu oleh 3 insentif, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Mungkin saudara-saudari pelik, apakah beza antara tiga-tiga rangkai ini? Walaupun ia sama tapi tidak serupa. Nantikan dengan lebih lanjut penerangan mengenai 3 rangkai proses ini. Berdasarkan perkara di atas, keamanan dan keharmonian dalam negara dapat dipupuk apabila masyarakat mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai kepentingan perpaduan dalam negara. Dan justru menjadi sesuatu budaya dan amalan kehidupan yang patut diteruskan sehinggalah generasi akan datang. Jadi di sini saya ingin menitik beratkan mengenai betapa pentingnya kesedaran mengenai kepentingan perpaduan ini dalam negara ini. Kita tidak mahu berbalah sesama bangsa. Kita tidak mahu berlaku kucak-kacir. Jadi kita perlulah mempunyai kesedaran yang mantap bagi mencapai keharmonian di antara kita. Sebelum saya mengakhiri kata-kata saya ingin membacakan beberapa kata-kata daripada tokoh kita. Yang pertama daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncangkan dunia.
Demikianlah kesannya perpaduan. Kemudian, begitu juga dengan Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau berkata, negeri kita ini unik, tidak ada isma yang boleh diimport dari luar negeri. Kita kenalah takbirkan negeri ini secara sendiri. Jika kita hendak tiru mana-mana isma dari negeri luar, maka sudah tentu tidak dapat diterima rakyat negeri ini. Itu saja daripada saya. Saya memberikan kepada Syafi'i. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Nuzair. Nombor metrik saya RE21119. Pada hari ini, saya akan membincangkan berkenaan jenis lapisan perpaduan untuk kemantapan nasional negara kita, iaitu Malaysia. Jadi, terdapat 3 jenis lapisan perpaduan yang diguna pakai untuk menyatupadukan semua kaum dan etnik. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia antara negara yang terkenal dengan negara yang mempunyai pelbagai bangsa, agama, warna maupun kaum dan sebagainya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan dengan isi saya yang pertama, iaitu perpaduan. Secara umumnya, perpaduan ini jika kita dapat lihat maksudnya dalam kamus dewan, iaitu penggabungan. Sasaran bagi lapisan perpaduan ini adalah satu lapisan yang utama yang diinginkan oleh semua jenis negara yang mempunyai pelbagai etnik, dan antara negara yang menginginkan perpaduan dalam antara kaum dan sebagainya ini adalah negara Malaysia. Jadi yang kedua pula adalah kesepaduan. Kesepaduan ini jika kita lihat dari segi makna sebenarnya adalah keadaan bersepadu ataupun menjadi kesatuan yang utuh. Jadi secara asasnya kesepaduan ini adalah bagi memupuk suasana aman, stabil, makmur dan sejahtera. Secara tidak langsung, semua rakyat mampu ditadbir dengan mudah di bawah satu bumbung ataupun di bawah satu naungan, iaitu naungan kerajaan negara kita, iaitu negara Malaysia. Dan yang terakhir sekali bagi lapisan perpaduan ini adalah penyatu paduan. Penyatu paduan ini dalam kamus dewan bermaksud proses menyatu padukan. Penyatu paduan ini adalah antara usaha berterusan pada semua lapisan masyarakat bagi mengeratkan lagi hubungan di antara semua kaum maupun etnik yang ada di Malaysia ini. Dan antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan seperti defisit sosial, dan itu adalah secara umumnya bagi ketiga-tiga jenis lapisan ini. Saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya bagi mengulas lebih mendalam bagi setiap satu lapisan-lapisan ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan bin Muhammad Hamzah, RE21136. Di sini saya ingin membahas topik kecil dalam topik 4, iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Topik yang ingin saya membahaskan ialah sejarah mencari kesatuan. Malaya atau Malaysia ibarat sebuah jigsaw puzzle, kerana negeri-negeri dalam Malaya atau Malaysia pada mulanya terikat dengan pusat-pusat yang berbeza, iaitu Siam, Belanda, Britain, sehingga disatukan oleh penjajah British melalui pembentukan kesatuan dan persekutuan, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Asalnya Malaya ini telah dibentukkan pada tahun 1946, tapi
ia telah ditentang oleh ramai orang Melayu kerana dia menggugat keistimewaan orang Melayu dan dimasukkan. Pada Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 telah berlakunya perjanjian antara semua negeri di Malaya untuk merdeka. Setelah itu kemerdekaan telah dapat. Setelah itu Tanah Melayu telah mendapat kemerdekaan pada 1957, iaitu dia mercu kesatuan. Pada seterusnya, pada tahun 1963, Persekutuan Malaysia telah meluaskan kesatuan di Semenanjung Sabah dan Sarawak. Setelah itu, pada tahun 1969, 13 Mei, telah berlakunya kesatuan pecah berderai. Ini kerana tiba-tiba berlakunya perubahan dah haluan negara, perpaduan bergantikan perkataan kesatuan, kesatuan dalam kepelbagaian tak digunakan lagi, perpaduan dalam kepelbagaian diguna pakai semenjak RMK 2 1971 hingga 75 untuk usaha penyatuan sosial. Di sini saya ingin memetik sebuah kata tokoh yang besar, iaitu kata John Dalby Acton. Sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa. Oleh itu kita sentiasalah membelajar sejarah agar kita dapat mengambil iktibar dari masa lalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Batrisha Sofina binti Muhammad Kamal Effendi, RE 2113, ingin menerangkan tentang perpaduan. Perpaduan merupakan suatu maklumat yang diidamkan bagi setiap negara, tetapi ianya sangatlah sukar untuk diukur. Perkara ini selalu hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu seperti detik perpaduan dan detik perbezaan yang boleh didapati dalam kehidupan seharian masyarakat. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Perbezaan detik perpaduan dan detik perbezaan ialah detik perpaduan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perpaduan adalah detik-detik ketika pergaulan di pasar, mengadakan majlis perkahwinan, tempat makan, sokongan dalam sukan, memberi bantuan ketika bencana, mengunjungi tempat percutian, menikmati cuti umum pelbagai perayaan, hadir menonton filem di pawagam dan sebagainya. Manakala detik perbezaan ialah perkara yang membezakan antara kita dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak boleh lari daripada perbezaan khasnya berkaitan dengan dan budaya bangsa Malaysia. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perbezaan ialah sambutan perayaan. Ianya jelas kelihatan kerana sambutan perayaan selalunya mempunyai kaitan dengan kebudayaan agama setiap agama yang pelbagai. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya ingin mengucapkan kepada Dr. Asmani bin Hasan. Nama saya ialah Stuart Aaron Sylvester, student ID RE21120. Dalam video ini, saya ingin membentangkan tentang topik kesepaduan daripada bab 4 pengayatan etika dan peradaban. Terdapat 5 agenda dalam pembentangan ini, iaitu pendahuluan, kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme, kesepaduan sosial dalam aspek bahasa, kesepaduan sosial dalam aspek agama, dan akhirnya ialah kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti. Sebagai pendahuluan, kesepaduan ditaklifkan sebagai satu keadaan aman,
stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Kesepadan sosial boleh difahami sebagai satu jalinan hubungan silaturahim antara pelbagai kaum yang berkongsi aktiviti budaya dan memahami unsur budaya masing-masing. Kesepadan sosial dalam aspek politik federalisme. Aspek politik federalisme merupakan satu mekanisme yang menyatupadukan setiap lapisan masyarakat di negara ini agar dapat membentuk satu identiti serta menanam perasaan cinta akan tanah air dalam sanubari masyarakat. Kebelakangan ini terdapat pelbagai parti politik berasaskan kaum yang bertentangan dengan kesepaduan sosial, di mana terdapat UMNO, terdapat Parti UMNO, United Malaysian National Organisation, MIC, Malaysian Indian Congress dan MCA, Malaysian Chinese Association. Walau bagaimanapun, Malaysia berjaya membentuk Kerajaan Pakatan Harapan dalam tahun 2018 yang motifnya untuk mengeratkan lagi kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme di Malaysia. Selain itu, kesepaduan sosial juga dapat dilihat dalam aspek bahasa. Bahasa-bahasa yang terdapat di Malaysia adalah seperti berikut: bahasa Malaysia, English, Mandarin dan juga Tamil. Menurut perlembagaan, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Inggeris juga boleh digunakan. Bahasa tidak akan menjadi salah satu faktor berlakunya persefahaman kaum di negara kita. Oleh hal demikian, bahasa Melayu menjadi bahasa yang wajib dikuasai oleh seluruh kaum di Malaysia. Justru, agama juga merupakan aspek yang penting dalam kesepaduan sosial. Menurut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, menyatakan bahawa agama Islam merupakan agama yang rasmi negara kita. Tetapi, agama-agama yang lain juga bebas dianuti oleh rakyat Malaysia. Selaras dengan itu, hubungan antara kaum amat penting bagi mengekalkan keamanan negara dan menghalang penjajahan semula oleh British, Jepun dan Belanda. Kepelbagaian agama dan budaya perlu dihormati tanpa mempunyai diskriminasi kaum. Antara agama-agama yang terdapat di Malaysia adalah seperti berikut: agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh dan lain-lain. Seterusnya adalah kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti. Etnisiti boleh dikategorikan dalam pelbagai elemen. Antaranya ialah elemen ekonomi. Masyarakat Malaysia pada era ini bekerja bersama-sama tanpa mementingkan pekerjaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Misalnya, kaum India yang bekerja sebagai penarik getah, kaum Melayu yang bekerja di ladang kelapa sawit dan kaum Cina yang menjalankan perniagaan. Di Malaysia juga, kerajaan mendirikan sekolah wawasan di mana kaum India, Cina dan Melayu tanpa mengira bangsa dan agama berkongsi kemudahan yang terdapat di sekolah tersebut. Dan akhirnya, sebagai kesimpulan, ini akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu serta meningkatkan ekonomi dan imej negara di pesada dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fayyarif bin Abdul Halim, BID Matrix RE 2116. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyatupaduan. Penyatupaduan adalah usaha berterusan pada semua lapisan masyarakat demi menyelesaikan defisit sosial. Terdapat 3 alat penyatupaduan yang dapat dilaksanakan demi menyelesaikan defisit sosial, iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan.
Seterusnya, alat-alat penyatu paduan. Pertama sekali adalah tawar-menawar. Tawar-menawar merupakan proses di mana berlakunya rundingan antara pembeli dan penjual. Ia juga merupakan kaedah atau suatu perkhidmatan dalam menentukan suatu transaksi, harga dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga perundingan. Perundingan merupakan persetujuan dari dua pihak dalam membincangkan suatu permasalahan atau membuat suatu penambahbaikan yang mempunyai konflik. Akhir sekali, terdapat pengantaraan. Pengantaraan merupakan proses yang berlaku dalam mengurus pentadbiran dan pembangunan masyarakat dan membantu dalam perhubungan dan komunikasi. Sebagai contoh, sistem bahasa digunakan untuk masyarakat berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya, etnik. Etnik dari segi bahasa didefinisikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah, didefinisikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Seterusnya, pembahagian kelompok bagi tahap etnik terbagi pada 4, iaitu etnik, budaya, agama dan bangsa. Seterusnya, terdapat batas etnik. Batas etnik ini dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi seperti material status dan sosial. Batas etnik akan menentukan sama ada tingkah laku mereka dipengaruhi oleh perkiraan etnik ataupun tidak. Seterusnya, hubungan sosial rentas etnik. Ia diperkenalkan oleh dua orang sarjana, iaitu Putnam dan Varshney. Pada tahun 1999, Putnam membincangkan apa yang dimaksudkan sebagai jaringan sivik, yang mana penglibatan sivik sebagai sambungan individu dengan komuniti mereka dalam tingkatkan dan mengekalkan hubungan antara masyarakat dan komuniti setempat. Pada tahun 2002 pula, Varshney menekankan pada konsep networks of engagement. Dia menyimpulkan bahawa peranan jaringan sivik antara etnik amatlah penting dalam membangunkan keharmonian dan hubungan antara etnik. Terdapat dua pembahagian jaringan sivik antara etnik, iaitu ikatan persatuan iaitu formal dan ikatan harian yang tidak formal. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.